Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana kita berkumpul lagi. Insyaallah ini menyambung kelas pengajian kita berkenaan dengan fiqh muyassar, kita sunnah, fiqh ringkas skop Quran dan sunnah. Dan kali terakhir kita bincang itu, kita sampai solat ahli a'dzar, solat orang yang punya keuduran, dan kita sedang bincangkan bahagian kedua, itu solat jamak kan. Dah habis kan? Alhamdulillah habis dah. Soalan sebelum kita sambung, ada soalan lagi. Kita tajuk solat jamak dan qasar. Kau dah tak faham ke, tak puas hati ke? Lama dah kami buat, dari dulu lagi bapak kami ajar. Ini bapak awak ajar, ni ustaz ajar. Baik. Jadi maksudnya kalau dia kata apa benda ada masalah nanti, insya-Allah bab fiqh ni kita boleh tanyalah luar tajuk pun tak apa. Ya, kalau dia kata terlepas pun nak tanya balik, insya-Allah kita entertain. Baik. Baik, hari ni kita sambung. Ya. Okey, soalan bunyi, kita dah jamak qasar dalam perjalanan. Kemudian sampai studi destinasi, telah pun kita solat contohnya zuhur dan asar, sampai destinasi awal, tempat destinasi tersebut tidak lagi baru masuk asar contohnya kan. Soalannya adakah kena ulang balik? Rupanya tidaklah. Tidak ada disunatkan atau digalakkan untuk orang sebut mengulang balik solat asar yang telah disolatkan, kecuali dia lepak dalam masjid. Yang mana kalau duduk dalam masjid atau dia nak mengejar pahala sunat, sampai rumah dia dah solat asar tadi dah, dalam perjalanan sampai rumah kan baru masuk asar, lepas tu rasa macam nak pergi solat lagi, pergilah kan. Pasal solat kita di masjid tadi memang dalam masalah solat fardu kita sebut itu boleh berulang dengan sebab A, kita jadi imam tempat lain, B, kita menemankan orang lain solat, atau C, contoh macam dalam hadis Nabi tentang bila Nabi kata sayakunu alaikum umara kan, kamu akan dapat nanti para pemerintah yuakhiruna solat an mawaqitiha, yang lewatkan solat daripada waktu-waktunya. Jadi bila para sahabat tanya nak buat apa, Nabi kata kamu solat di rumah kamu pada waktunya, kamu solat bersama mereka sunat. Solat di rumah kamu yang pada waktunya, solat bersama mereka sunat. Mana kita boleh ulang solat lagi dengan dia. Dua. Kita solat lagi. Dia solat fardu ni masalah bersebab lah. Macam kita temankan, macam Nabi dengan para sahabat dah duduk, kemudian ada seorang lelaki solat, Nabi kata siapa nak bersedekah pada orang ni? Lepas tu para sahabat kata nak sedekah macam mana? Nabi kata solat bersama dia. Seorang bangun, dua orang bangun solat bersama orang tersebut. So dia ulang balik solat lah. Macam dengan duduk dengan Nabi, orang tu solat, Nabi suruh temankan orang tu untuk dapat pahala jemaah. Biar orang tu dapat pahala jemaah. Kita dah jemaah dah dengan Nabi. Diorang dah jemaah dengan Nabi, tapi orang yang baru datang tadi. Ini benda ni kalau kita pergi kat tanah haram, di Masjidil Haram benda biasa. Memang kita datang jemaah Malaysia kan, tak, baru sampai lepas isyak, baru sampai tak solat lagi isyak, masuk dalam masjid solat, jadi tengok ada orang Arab dah sudah, Allahu Akbar, dia akan masuk dalam saf kita. Ini biasa perangai dia orang, pasal dia tahu benda ni adalah sunnah. Kita menemankan, kita bagi orang tu pahala jemaah. So basically macam saya sebutlah, macam kes tadi, kalau anda kata kita sampai tempat kita baru masuk azan, azan asar baru berkumandang, kalau kita rasa nak pergilah, tak masalah lah. Kita untuk dapat pahala jemaah di masjid, silakan, tapi bukan wajib. Anda dah selesai kewajipan asal anda, tak perlu ulang balik. Okey? Sila. Terus. Betul. Jangan buat jemaah lain. Kita itu tajuk dia, kalau dia kata kita nak masuk masjid, elakkan masuk ketika tengah jemaah berlangsung. Kalau kita masuk buat jemaah kedua, dalam mazhab Syafi'i jemaah kita batal. Jemaah yang asal. Sebab Imam Syafi'i dikiaskan dengan Masjid Dirar.
zaman dulu orang Kubak, konon masjid Nabi letak kan, dia kawan tu buat masjid baru untuk konon compete dengan masjid Nabi buat, geng munafik. Saya masjid kan dibakar. Dan jadi Imam Syafi'i kata berdasar pada dalil ini, kisah ni, siapa-siapa yang jemaah dah ada, dia datang buat jemaah baru, jemaah dia tak sah. Itu basic. Dan dalam masa memang kalau tu elak, kalau kita nak solat luar dekat kawasan luar apa daripada dewan solat, silakanlah. Kalau dalam dewan solat tak boleh ada 2-3 jemaah. Luar dewan ke tepi jalan ke tak kisah, yang pentingnya jangan ganggu jemaah yang ada. Sebab tu kalau kita nak solat dengan orang tempatan, solat tempatan tapi kena full lah. 4 rakaat lah. Tak ada keafdalan sebab kita tak disuruh untuk ikut orang situ. Sebab tu kalau boleh berhenti tempat yang tidak ada jemaah, pastikan macam tu. Macam R&R kan, itu kan ada tempat solat 5 waktu apa yang tetap, unless pekerja apa R&R tu, orang tempatan belakang tu kan, dia sendiri datang, ada masalah kita lah. Betul elak kan, dia tak digalakkan pun. Sebab jemaah yang dimaksudkan jemaah tu pada asasnya adalah masjid, bukan jemaah di rumah, bukan jemaah di tempat-tempat lain. Jemaah yang asal, yang asal jemaah ni adalah di masjid, bukan kita buat jemaah sendiri. Itu asas pertama. Jadi kalau ni kata tempat kita macam Nabi dengan para sahabat keluar pergi berperang, dan diorang dia aja Islam kat situ, dan diorang buat jemaah lah. Jika tidak, tak boleh kita buat jemaah asing daripada masjid. Asing di masjid yang ada, tak boleh kita buat jemaah lain sepatutnya. Sebab tu balik pada asal, bila kita musafir tak timbul masalah kita kena ikut penduduk tempatan sebenarnya. Yang lebih tepat kita pastikan masuk agak-agak dah lepas waktu ataupun sebelum waktu awal, dia ni kita selesaikan masalah kita. Jika tidak bertentangan tu masalah. Itu timbul tajuk afdal atau tidak tadi. Yang afdalnya kita terus jalan, bukan kita tunggu. Kalau kita tunggu dan akan atas kita kena hukum-hukum orang yang mukim. Solat pun penuh, tak boleh qasar. Tak boleh qasar. Kalau kita solat dengan tempatan Isyak, kita kena solat 4. Tu basic yang kita kena ingat lah. So afdalnya tak ada. Kita pilih tempat yang kita datang, waktu dah lepas, kita masuk. Macam tu yang sering nasihatkan sendiri oleh even mutawif dan sebagainya, Saudi Arabia yang bawa jemaah pun, kebanyakan yang bijak sikit, dia akan suruh tunggu jap. Jangan masuk ketika mana orang nak solat Isyak. Dia lagi bertembung dengan orang. Dia kata macam katakanlah Isyak habis pukul 8 lebih kan, kita masuk pukul 10. Dia kata lepak dekat hotel tu, tunggu jap. Orang baru masuk. Sebab kalau kita masuk time tu dengan bersesak dengan orang sebagainya, entah kejap lah, dah lah jemaah baru sampai, hilang pula nanti, tak jumpa jalan kan. Kat sana memang benda biasa berlaku lah, bila jemaah tak kenal tempat, terhilang lah, tak jumpa hotel lah, macam mana. Jadi yang afdalnya ketika waktu itu belum lagi, kita musafir. Second day tu full solat, tak ada masalah. Tapi tajuk pertama tu memang tak ada afdal. So, jadi ingat tajuk ulangan solat tadi tak timbul mesti. Kalau kita buat untuk kita dapatkan pahala sunat, tak apa. Mesti jawapannya tidak. Faham Ya, sila. Ulang balik. Oh ya, di mana? Oh, kita bila solat tak ada siapa nak biar aula. Siapa boleh. Macam kalau ikut pada Muaz bin Jabal, waktu dia ulang solat tu, dia memang dilantik jadi imam kawasan tu. Dia solat Isyak dengan Nabi. Kemudian dia pergi kampung tu, dia solat Isyak jadi imam. Jadi tapi dah lah lewat solat dengan Nabi, dah lewat dah. Sampai kampung tu lewat lagi, dia bantai baca Al-Baqarah. Jadi tu yang Nabi tegur dia kan, orang ramai kat situ, ada separuh tu lari. Sebab dia sibuk, dia ada tanggungjawab untuk bagi makan unta, minum unta pada tengah malam. Jadi bila Muaz baca surah Baqarah, dia nampak Muaz datang, dia solat siap, dia lari. Bila dia orang cerita pada Muaz tentang apa yang berlaku, dia kata munafik. Dia dengar pula Muaz kata munafik, dia mengadu pada Rasulullah apa jadi. Rasulullah pun panggil Muaz. Nabi kata afattanun anta ya Muaz. Engkau ni tukang tester orang kau ya Muaz. Engkau tester orang ke? Kan, kenapa tak baca surah sekian? Nabi sebut Al-Lail, Ad-Duha. Nabi bagi sebagai imam, layaknya dia baca surah pendek. Dia kata dia baca Al-Baqarah tu macam test orang. Buat apa? Nabi tegur dia lah. So basically kalau kita faham itu, memang dia dilantik jadi imam. Kalau tidak, tak ada siapa lah. Dia balik pada asal afdaliyah jadi imam tadi. Kalau ada siapa paling aqra', paling banyak baca Quran atau hafal Quran, yang balik tahu hukum, itu kita ikut tertib. Paling tua usia, paling awal masuk Islam dan sebagainya, itu akan masuk. Macam kes kita bincang tu. Baik.
Okey. Al-babul ashir, bab yang ke-10, fi salatil jumu'ati, mengenai solat Jumaat. Wa fihi masail. Masailu, padanya ada beberapa persoalan. Al-masalatul ula, persoalan yang pertama, hukmuha wa dalil dzalika, hukum solat Jumaat dan dalil untuk itu. Hukum solat Jumaat dan dalil untuk itu. Dia kata al-jum'atu fardu ainin 'ala rijal. Jumaat adalah fardu ain ke atas golongan lelaki. Kenapa? Liqaulihi subhanahu, kerana firman dia subhanahu, sebenarnya Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Jumu'ah ayat ke-9, ya ayyuhalladzina amanu, hei orang-orang yang beriman, idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Apabila diseru untuk solat pada hari Jumaat, maka bersegeralah kepada mengingati Allah dan tinggalkanlah jual beli. Surah Al-Jumu'ah ayat ke-9. Wa liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, dan kena baginda sallallahu alaihi wasallam, rawahul jumu'ati wajibun ala kulli muhtalimin, keluar pergi, rawahun keluar pergi kepada Jumaat adalah wajib ke atas setiap orang yang telah bermimpi. Siapa yang dah balik, maka dia wajib pergi. Okey. Wa qaulu, dan sabda baginda sallallahu alaihi wasallam, la yantahiyanna aqwamun an wad'ihimus jumu'ati, hendaklah berhenti kumpulan-kumpulan tentu, orang tentu, daripada peninggalan mereka terhadap Jumaat. Jadi zaman Nabi dulu adalah makhluk pelik-pelik ni. Dia kadang-kadang bila kita cerita tentang apa kisah sahabat, sahabat Nabi SAW yang menjadi ikutan kita, kita kenal nama mereka, kan, perangai mereka, tingkah laku mereka menjadi ikutan kita. Tapi di samping mereka tu memang ada badui pelik, yang apa, yang perangai tak senonoh sebagainya, munafik pun ada. So basically bila kita dengar hadis ni, kita jangan jadi macam setengah kaum lah. Dia kata kalau semua orang dah baik, barulah Islam ni tersebar. Kan dengar ayat tu? Tak dengar? Ni apa? Fahaman golongan tabligh. Sebab tu dia tak dakwah pada non-Muslim. Sebab bagi dia, kalau Islam dah baik, nanti Islam akan pergi sendiri pada orang lain. Jadi tak perlu dakwah pada non-Muslim bagi mereka. Tapi bila kita buka dalam sirah dan ayat macam ni, hadis Nabi macam ni, kita akan dapati sebenarnya dalam kalangan para sahabat tu yang ngongek-ngongek ni ada juga. Faham tak? Yang ngongek seorang dua orang ni kan, memang ada. Jangan pelik. Sebab bukan Nabi gagal. Ni kena ingat juga. Dalam masa pendidikan para sahabat Nabi SAW yang menjadi tonggak bagi agama, diorang terjaga. Di samping mereka tu adalah kumpulan pelik-pelik tu. Sebab tu Nabi kata, la yantahiyanna aqwamun an wad'ihimul jumu'at, hendaklah berhenti kumpulan-kumpulan manusia tertentu ni daripada perbuatan meninggalkan mereka akan Jumaat. Aw la yahtimanallahu ala qulubihim, ataupun Allah Ta'ala pasti akan seal, tutup ke atas kalbu-kalbu mereka. Thumma la yakununna minal ghafilin, yang pasti mereka jadi di kalangan orang-orang yang lalai. Itu basic. Qala An-Nawawi, berkata Imam Nawawi rahimahullah, fihi, dalam dalil ni ayat Quran tadi, hadis tadi, adalah fihi annal jum'ata fardu ainin. Dalamnya ada pengertian bahawa Jumaat adalah fardu ain. Dia bukan fardu kifayah. Pelaksanaan dia adalah fardu ain ke atas setiap muslim kena hadir Jumaat. Tapi nanti kita bincanglah masalah kes wabak penyakit, kes sekian, nanti kita akan masuk. Okey, baik. Wali hadithil ati ba'da qalil, dan nanti kerana hadis yang datang sebentar nanti, wa fihi, dalam hadis tersebut yang akan datang nanti, al-jum'atu haqqun wajibun ala kulli muslimin. Jumaat adalah hak yang wajib ke atas setiap muslim. Okey, baik. Al-mas'alatu tsaniyatu, persoalan kedua. Alaman tajib, kata siapakah yang wajib? Oh, lupa nak sebut tentang masalah Jumaat ni. Bagi orang Syiah, Jumaat tak wajib selagi tak ada pemerintah, kan? Tak ada imam, maka tak wajib. Mereka tak buat Jumaat, tak laksanakan Jumaat selagi tak ada imam yang apalah, imam uzma, imam Mahdi ataupun dalam ayat dia, tak ada imam tu tak wajib Jumaat. Tapi ada setengah-setengah mereka tu wajib. Kadang-kadang ada orang dia buat lawak apa, dia tak gambar hari Jumaat pergi solat Jumaat kan dekat Iran tu, tempat-tempat tertentu. Tempat-tempat lain tak buat. Tempat tertentu saja. Yang dia punya hujatul Islam ke hujatullah benda kan, dia orang langgar sikit daripada imam-imam besar punya fatwa. Iyalah, itu tak tahulah, saya tengok ada satu video tu yang budak-budak Malaysia jalan-jalan backpackers pergi sana. Lepas tu yang peliknya lah, dia punya gambaran tu pasal dia duduk dengan wallahu alam dia ikut siapa, tapi dia punya gambaran tu macam Syiah tak salah lah, elok je diorang. Saya pernah dengar daripada orang yang yang bawa kereta
Satria Neo Satria GI apa dia tak? GTI yang apa pusing dunia tapi sangkut dekat Europe. Syamsul Rijal apa nama dia. Dia bawa-bawa sampai dia cerita lah, dia kata ke sana tak boleh. Dia sendiri alami. Dia solat orang basuh tempat solat. Sebab dia solat cara sunni kan. Dia tengok lepas dia solat kawan tu basuh. Dia cerita sendiri macam mana keadaan dia tengok dia tak ni. Dia bagi orang yang tengok betul dia lah nak dedahkan yang tak elok, jumpalah. Balik pada asal betul kawasan mana awak pergi. Dan pergi kawasan mana. Cuma memang pada asasnya pada Syiah Isna Asyariah bila tak ada imam tak wajib Jumaat. Di Malaysia? Okey, kenapa kan Syiah di Malaysia ni awak kena tengok dia ramai ke tak ramai. Dia Syiah ni kalau dia sikit-sikit dia duduk dengan kita. Duduk kita macam kita. Jangan ada kawan dia. Dia start ada kawan, dia akan start apa asing diri kan. Yang dia buat hauzah macam yang Husin tu kalau dia ada ramai. Kalau dia tak ramai tak buat. Kalau setakat seorang dia dalam masyarakat dia diam lah. Kami dulu kat Yaman ada seorang budak. Tak tahu pun. Kami tak tahu pun dia ni sebenarnya Syiah. Lepas apa entah. Saya dah balik buat kawan-kawan cerita. Senyap tak cakap apa. Tak pernah cerita. Pasal kadang-kadang dia lah. Allah mungkin dia rasa ramai sangat yang ada keliling dia. Mungkin tak nak berdebat dengan orang. Dia cakap itu. Dia diam lah. Pelik juga lah. Dia pasal cara bergerak mereka macam tu. Kalau jangan ramai. Start ramai jadi macam apa yang Syiah Malaysia minta untuk ada kumpulan tempat sendiri. Hantar surat pada agung dan sebagainya kan. Itu bila ramai, dia rasa ramai lah. Kalau dia sikit dia diam je. Duduk tengah masyarakat dan parti politik. Dia diam. Tak cakap apa. Start ramai dia akan buat tempat sendiri yang macam dekat Seri Gombak tu kan. Itu dia rasa ramai lah. Buat perhimpunan kan, apa tepuk-tepuk dada. Dia tak sampai pisau lah. Tikam-tikam yang style macam dekat 10 Muharram tu dia tak buat dekat Malaysia. Tapi kalau dekat belah-belah sana buat. India, Pakistan, Iran dia buat. Yaman sekarang buat. Saya duduk kat Yaman 10 tahun tak pernah ada benda tu. Naik Syiah baru ni habis dia buat tengah bandar duduk koyok pukul badan. 10 tahun saya tinggal Yaman tak pernah ada saya nampak. Dia jangan kuat je. Iran ni, Syiah ni, Isna Asyariah ni jangan kuat. Dia kuat dia buat. Okey. Jelas So kat Malaysia dia bukan ni dia akan ni lah pasal dia ada asas taqiyah. Berpura-pura. Dia akan buatlah benda serupa macam kita sampailah kita yakin dengan dia baru dia akan isytiharkan. Kan? Tak dia ikut apa perintah hujah dia punya ketua tak dia tak gambar dia buat tu sebenarnya hanya untuk sementara untuk bercampur dengan Sunni. Bila dia rasa dah kuat tengok dia buat perangai nanti. Itu dia seseorang takkan buat lah macam kita kat Malaysia tak pernah ada sambutan hari Husin mati mana ada. Start yang dekat Seri Gombak tu lepas daripada Institute benda tak Ibn Sina dekat situ dia kumpulan tu dia start daripada situ. Sebahagian pensyarah tu memang terlibat. Memang kita faham lah. Lepas tu jadi kes sampai dia buat hauzah tu. Kalau tak mula tak ada hauzah. Mana ada kan kita duduk kecil-kecil naik basikal kawasan tu mana ada. Gombak tu mana ada benda Husin mana ada kan. Dia start ramai je. Jangan ramai. Kumpulan sesat ni jangan ramai. Dia seorang dia diam tau. Dia start ada kumpulan siap. Baik. Saya tak dalil. Diorang tidak ada dalil. Diorang akan kuat dengan nama nombor. Kita ahli sunnah walaupun kita seorang pun tak ada masalah. Kita kuat dengan dalil, bukan dengan masalah manusia punya sokongan. Okey. Faham jadi maksud dia macam kes kata wajib tadi, Syiah dia tak wajibkan. Bagi dia kalau ada imam uzma baru wajib. Kalau tak ada tak wajib. Okey. Baik. Kemudian dekat al-mas'alatu tsaniyatu, persoalan kedua, alaman tajib, kata siapakah ia wajib? Tajibul jumu'atu ala kulli muslimin dzakarin hurrin balighin akilin qadirin ala ityanihi muqimin. Okey. Dia kata wajib Jumaat ni ke atas setiap muslim lelaki. Pertama lelaki merdeka, bukan hamba. So hamba akan terikat dengan arahan tuan dia. Kalau tuan dia bagi boleh pergi. Kalau tak bagi tak boleh pergi. Tapi tak sama, takkan sama ke polis trafik hamba, tak boleh. Dia bukan hamba. Dia jadi macam pengawal sempadan. Kadang-kadang ada orang kita, saya kecil je ada lah tajuk. Kita tengok macam kan.
pergi naik bas kan, orang nak balik sibuk solat Jumaat, polis masih lagi gitu-gitu kat tengah jalan raya. Time kita jahil, kita kata apalah polis ni, padahal sebenarnya memang ada orang mempunyai rukhsah untuk tidak hadir Jumaat. Macam bodyguard kepada Imam Masjidil Haram lah, time imam tengah solat, mana dia solat? Dia tengok tak dia terkam dia orang. Benda terjadi kes lepas daripada zaman Juhaiman yang tahun 70-an, akhir 70-an kan, yang dia serbu Masjidil Haram, kemudian dia bawa senjata, dia tembak orang sebagainya. Jadi start dari situ memang imam Masjidil Haram dikawal, dijaga. Kalau tak dulu memang ikut pada cerita Ustaz Syingyi hafizahullah, dulu kalau tak daripada rumah dia orang keluar kan, pergi ke masjid, orang boleh jumpa lah salam. Sekarang tak tahu dia ada kat dalam kan. Lepas tu dia hilang. Kat bawah masjid kan dia buat terowong khas untuk imam naik keluar masuk. Tak perlu lintas orang ramai. Kalau tidak semua orang kan, orang Melayu kita jangan kan. Bukan imam Masjidil Haram pun kita buat ni. Tak cerita dia kawan saya, Ustaz Imran Selamat. Kan Imran Selamat kan. Dia jadi penterjemah pada Syekh Siam rahimahullah, yang salah seorang bekas khatib Masjid Aqsa. Kawan tu kan janggut gitu. Janggut penuh. Putih kan. Dia datang Malaysia, orang Malaysia tengok punya lain macam. Tengok kan, datang bawa air bagi kat dia. Datang bawa air. Ada dia pulang tolak lah. Ada sekali tu dia keluar tandas. Maksud keluar tandas, orang tu ulu air. Dia ambil air, dia minum separuh, betul serah balik kat orang tu. Orang tu nak minta air tawar lah. Orang Melayu kita punya nampak orang macam tu main. Saya ingat dekat Qurtubi pun sekali, imam panggil budak Palestin lah, petang-petang main bola macam budak biasa, tapi malam jadi imam dekat tarawih dekat situ. Pakcik salam cium tangan. Nak kat sana tak ada tradisi tu. Orang Melayu kita jangan kan. Kau gila kau, apa Quran tu kan. Jadi Allah kan, dapatlah imam Masjidil Haram ke lintas jangan. Tu basic yang kena faham jugalah. Jadi diorang terpaksa buat bodyguard untuk selamat. Hari tu kan bulan 6 tu ada seorang orang terekam nak tengah imam tengah khutbah. Mungkin ketika tu nak tunggu nak bai'ah Imam Mahdi tak naik-naik kan. Tak ada yang satu video dia terekam imam tengah khutbah, dia cuba nak naik. Jadi benda macam ni menyebabkan orang macam ni diberikan oleh Allah Taala dalam Islam ada rukhsah. Sebab zaman dahulu pun umat Islam ada sepadan. Penjaga sepadan tak datang Jumaat. Kalau dia datang Jumaat, tinggal sepadan, habis lah. Kosong, siapa nak jaga? Kan negara tak terjaga kan. Orang kafir pun datang. Jumaat ni Islam semua solat, kita serbu, dia kata. Tak ada, kena ada pengawal. So basically macam tu juga, boleh kena pada polis trafik lah, kena faham sikit. Satu masa dulu saya tak faham, saya pun kata macam, apa hal orang ni tinggal solat Jumaat? Saya tak kata diorang hamba, tapi nak ceritakan tugasan diorang tu kena kepada tadi sebenarnya. Gagak sama. Kalau tinggal ni tu, dia tinggalkan kerja dia kan, siapa nak jaga? Guard kawasan rumah lah, tak ada tempat lain kawasan rumah. Awak ada rumah awak ada guard. Katalah guard awak semua tinggalkan pos ketika solat Jumaat. Awak happy tak? Macam mana? Tu gila-gila lah, gila-gila. Maksud dia minggu ni dia kena pihak pengurusan, dan dia sendiri pun kena uruskan. Maksud dia ada minggu dia pergi, ada minggu yang dia tinggalkan Jumaat, ada minggu dia pergi Jumaat. Itu boleh. Sudut dia macam tu lah. Macam tu kita tengok, mungkin guard-guard yang jaga imam pun macam tu juga. Ada hari dia jaga imam, ada hari dia pergi solat. Mungkin macam tu, wallahu alam. Yang pentingnya kita kata tak tinggal langsung lah. Tapi ketika hari dia tinggal tu kena tugasan, dibenarkan oleh agama. Ada yang silap faham, yang kata macam apa hal tak jaga. Pasal dalam konsep dia memang berjalan. Kita ada pengawal. Zaman Nabi pun ada penjaga sepadan. Yang penjaga sepadan tadi agak-agak dia solat Jumaat macam mana? Tak ada lah. Yang tunggulah. Giliran-giliran dia tak boleh. Baik. Yelah, kalau dia tinggalkan jalan tadi, orang semua tak jalan, macam mana? Polis trafik sama lah masuk tadi. Walaupun saya bukan katakan dia hamba. Tapi nak ceritakan kedudukan hamba tadi perlu izin. So saya kata kat situ kedudukan yang sama. Macam zaman Nabi dahulu, orang yang jaga sempadan macam tu juga tugasan dia, untuk melancarkan perjalanan supaya orang boleh keluar dan sebagainya. Macam polis trafik terpaksa tunggu, kadang maghrib kena tangguh sebab kes nak tengok jalan raya. Maka yelah, habis kerja solat. Macam doktor lah, bedah orang. Nak bedah orang kan, orang kata alah tinggal Jumaat hari ni, dia kena tinggal lah, kata orang tu mati.
Kejap cik. Kejap jemaah jap. Ya tuan dia. Sejam. Awak kena jaga Tak jenuh mai kawan tu. Ya Allah kata kan. Yang kena jaga sikit lah tu, kena faham kedudukan agama ni bukan ikut akal kan. Dia ada aturan dia. Okay, jadi maksud dia jadi lelaki merdeka. Balik. Kalau yang budak-budak kita ingat pada kes awal lah. Yang budak-budak dia ajak tapi tapi tidaklah dipaksa kan. Kalau tak ni kita didik dia, asuh dia, suruh dia solat. Okey. Berakal. Kalau tak ada akal dia balik tapi tak ada akal tak ada masalah. Kan kita kata rufi' al-qalam. Qadirun al-itiyaniha berupaya untuk datang kepadanya. Nanti diterangkan. Sebab masalah dalil yang datang daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu pada zaman dia dahulu dia pernah arahkan kepada tukang azan ala sallu fi rihalikum. Sebab dia kata takut kalau aku kata hayya ala solah korang kena datang. Kalau korang kena datang korang akan susah. Sebab hari hujan, jalan basah. Nanti kena lumpur. Nanti sekian dia kata. Jadi aku tukar. Dia pasal ketika dia suruh tu orang ramai jeling dia. Mana sallu dia ubah daripada hayya solat dia ala sallu fi rihalikum yang kita dengar baru-baru ni kan zaman Covid. Di masjid dan surau baru nak beramal dengan lafaz tersebut. Sebenarnya ketika hari hujan ribut dan kebiasaan biasa memang diazankan sedemikian. Bukan tunggu Covid saja. Bukan tunggu wabak penyakit Memang zaman dahulu pun kami di tanah Arab membiasa. Hari ribut kan, ribut hujan lebat, maka muazzin akan azan. Ala sallu fi rihalikum, ala sallu fi rihalikum. Dia punya azan macam tu. Itu nanti kita bincanglah. Berupaya untuk datang. Tak ada rimau ke, tak ada keluar kan. Sekarang ni tajuk kita buat lawak dulu. Tapi sekarang ni tak boleh lawak dah. Kata saya minta maaf lambat kerana ada harimau tepi jalan. Zaman dulu kita cakap orang pelik. Zaman sekarang tak pelik dah. Bagi rimau keluar tepi jalan. Betul kan? Zaman dulu saya buat analogi ni pasal nak fahamkan masalah kias, berkias. Cakap secara kias, cakap secara zahir. Kan pasal dulu kan kita kata macam banyak orang yang ahli kalam ni sibuk dia kata kalau kita kata kita lari pada kias ni, pada kata pinjaman sebab mustahil pada yang nyata. Macam contoh macam saya kata lah, dia kata saya minta maaf lambat di Malaysia. Minta maaf tuan-tuan lambat datang kelas hari ni sebab tadi ada rimau tengah jalan. Saya cakap itu orang macam tapi kalau kita tukar situasi, kita berada di Kenya. Tuan-tuan, minta maaf lambat tadi ada singa tengah jalan. Tuan-tuan nampak apa? Singa mainan, singa betul ke bukan betul? Di Kenya. Betul. Tadi saya sebut rimau tengah jalan di Malaysia ni, tuan-tuan. Nampak benda tu pinjaman kan? Tapi kalau sekarang kat Gua Musang tuan-tuan cakap macam tu. Betul lah. Yang singa tu rimau keluar tengah jalan kan? Dia cakap macam mana? 3-4 ekor main lah tepi jalan. So itu nak ceritakan ni lah tajuk halangan perjalanan kita pergi datang solat. Ada rimau ke perompak ke dan sebagainya. Itu akan insyaAllah kita bentang lagi. Mukim kalau dia musafir, balik pada kisah tadi, tak wajib. Kalau dia tak tetap, kita tahu mungkin abang tak datang kelas yang sebelum ni. Ketika kita bincang, seorang musafir tu dia kekal status sebagai seorang musafir selagi dia tak berniat untuk menetap satu tempat dan tempoh tempat tadi kalau kiraan dia lebih 4 hari. Kalau lebih 4 hari dia nak tinggal satu tempat, dia terus jadi mukim. Kalau kurang 4 hari, dia masih musafir. Kurang 4 hari dia masih musafir. Mana 4 hari pasal dia orang tengok kepada perbuatan Nabi. Duduk di Mekah, ketika sampai di Mekah, Nabi sampai 4 Zulhijjah. 5, 6, 7, 8. 8 pagi Nabi bergerak ke Mina. Nabi sentiasa solat qasar. Maksudnya status Nabi sebagai seorang musafir kekal. Even though kalau kita kira perbuatan Nabi ketika duduk dekat Mekah tu, daripada Mekah pergi Mina, Mina pergi Arafah, balik Muzdalifah, balik ke Mina, balik ke Mekah balik ke Mina, balik. Perjalanan tu 6.5, 10, 6, 6.5, 3, kemudian 6.5 balik. 6.5 balik kan. Perjalanan tadi tak jauh mana pun sebenarnya. Tapi dalam konsep sebut menetap satu tempat Nabi tak lebih daripada 4 hari. Mana tak lebih 4 hari, mana 4 hari ke bawah. So Nabi masih lagi solat jamak qasar. Masih solat qasar
menunjukkan Nabi masih lagi status sebagai seorang musafir. So kalau dia nak tinggal lebih daripada 4 hari, dikira sebagai mukim. Contoh macam abang pergi posting kerja dekat, katakanlah dekat Dubai. Dah ada rumah sana, tahu dah akan duduk kat sini 3 tahun. Tak ada jamak qasar lah kat rumah tu. Hari sampai, ya. Hari balik ke Malaysia, ya. Hari tinggal, penuh. Itu maksud dia. Jadi sekarang ni macam dia kata kat sini kan, mukim. Seorang yang mukim, seorang yang musafir, jadi mukim bila dia nak tinggal satu tempat lebih 4 hari. Stay. Niat lah. Contoh macam kita di sini. Minggu ni nak balik kampung. Contoh kan. Balik kampung, Sungai Petani, duduk hari Jumaat. Sabtu gerak ke Perlis. Kira-kira tau. Jangan ada hari kita tinggal lebih daripada 4 hari. Maka kita masih lagi musafir lah. Walaupun 10 hari kita akan habis. Kita akan duduk kat sana, kat utara 10 hari. Tapi asyik pindah ranah tadi menyebabkan kita masih lagi. Macam Nabi tadi lah. Ketika tunaikan haji. Nabi tinggal tanah haram 10 hari. Nabi masuk 4 Zulhijjah, keluar 14. Dalam pergerakan Nabi tadi, Nabi tinggal paling lama satu tempat 4 hari. Yang lain, Nabi 2 hari, setengah hari dan sebagainya. So basically itu yang jadi ukuran. So bila sebut mukim bang, maksudnya orang tu nak tinggal di tempat lebih daripada 4 hari. Maka anda jadi seorang mukim. Sila. Tak apa. Terus. Okey. Boleh. Pasal tadi macam Nabi kan Mina, Arafah, Mina. Kan Nabi patah balik kan daripada Mina, Mekah, Mina. Masih kira. Yang itu tak ada masalah. Cuma macam ni lah, macam kita cerita bab ni kan, macam orang macam, oh ya ke, lama ni balik kampung boleh jamak qasar rupanya. Kalau anda kata nak jamak qasar, silakan. Anda solat penuh, silakan. Tapi memang anda seorang musafir. Dan memang kalau katakan penduduk pula, katakanlah rumah mak mentua tadi kan 5 hari. Tapi dalam 5 hari tadi, katakan kat Kota Baru kan, abang tinggal 3 hari, kemudian keluar. Pergi Wakil Cik Ih lah, pergi mana, lepas tu 5 hari itu bukan stay. Maka abang masih lagi seorang musafir. Ya, satu daerah. Satu Korea ke daerah. Kena beza kan. Dia Korea kecil, daerah besar. Macam tanah haram. Tapi dalam masa sama, Nabi kat Mekah, pergi ke Mina, tanah haram lagi. Pergi ke Arafah, tanah haram lagi. Faham tak? Masih tanah haram. Dia daerah tapi bukan satu Korea. Macam kalau abang tinggal dekat Prisin Putrajaya Prisin kan. Shah Alam best. Shah Alam pakai section. Shah Alam pakai section. Macam section U10. Selagi saya tak masuk U10, saya dekat U8, Bukit Julutong macam ni kan. Saya boleh lagi jamak qasar selagi tak masuk U10. Atau saya berhenti kat rumah adik ipar dekat U9. Saya boleh solat lagi. Jangan masuk U10 lah. Sebab benda ni jadi kes pada Ali bin Abi Talib ketika mana dia buat ni kan. Masjid nampak dah. Dia duduk kat sini solat jamak qasar, masjid nampak dah. Dekat daripada jarak ni nampak masjid. Tapi dia tak masuk dalam. Dia tak masuk ke dalam. Selagi tu dia masih lagi jamak dan qasar. Itu sudut asal lah nak fahamkan. Okay, jadi bila sebut mukim ni faham betul-betul anda tidak jadi seorang mukim. Ada juga macam kita cerita tu, orang tu rasa dia tak mukim. Macam kes saya cerita Syekh atau merangkap kawan lah. Kawan apa yang dikenali orang Malaysia. Dia bekas mujahid di Afghanistan, orang Iraq. Tinggal di Yaman, tapi dia anggap diri dia masih musafir. Saya pergi rumah dia, makan tengah hari, dia pergi bantai jamak qasar. Solat. Saya kata aku masih lagi nak balik negara aku, dia kata. Dia anggap dia dekat Yaman stranded. Walaupun dah kahwin, anak sekolah situ. Itu perangai dia lah. Tapi yang asasnya tak macam tu. Asasnya tak macam tu patutnya. Tapi dia buat. Dia fikir macam tu. Sebab banyak orang kadang-kadang salah faham macam tu. Ada orang kadang dia buat jamak qasar dan 3 batu. Dia kata Anas bin Malik kata Nabi qasar solat pada jarak 3 batu. Yang dimaksudkan oleh Anas, Nabi keluar 3 batu baru Nabi mula. Faham tak? Sebab Nabi mula dekat Zulhulaifah tu, jarak dia dengan Masjid Nabawi atau daripada rumah Nabi adalah dalam 3 batu, 3,5 batu. Lebih kurang jarak tu. Itu yang Nabi jamak qasar tu. Betul lah, bukan kat dalam Madinah sendiri. Tu maksud dia. So faham mukim So orang yang musafir tadi kita sebut dia tak wajib Jumaat. Kalau dia nak solat tak apa. Tapi bukan dia wajib. Okay, tadi Amanda cakap angkat tangan dia nampak.
Apa? Kelupa lah soalan. Okay, dah mungkin. Dia faham mungkin dah. Okay, Alhamdulillah. Kita nak menetap 6 hari. Tiba-tiba hari ketiga kita keluar daripada Korea. Jadi ini baliklah, kosong baliklah. Musafir baliklah. Yes. Still kira untuk mengelakkan kekeliruan, anda kena kira nak tinggal berapa hari. Contoh macam bila saya tinggalkan isteri saya dengan anak dekat kampung. Dia nak lepak kampung 3 bulan. Hilang lah. Tahu dah tempat kamu 3 bulan, memang saya adalah. Jadi mukim lah awak kan. Kita datang sekali, kita cakap kosan lah. Dia tak boleh lah ikut kita kan. Nak buat macam mana? Bukan kita seronok-seronok nak buat kan. Ini pasal kes dia dah mukim. Mukim tu adalah gelaran bagi orang yang nak menetap pada tempat. Itu tajuk mukim tadi. Yang cuma macam masalah ni, kita sebut syarat-syarat ni, dalam mazhab Syafi'i kalau ada salah seorang di antara 40 orang tu tak cukup syarat ni, Jumaat diabaikan, terus solat Zuhur. Ni kena faham betul Okay, daripada 40 orang tu kan. Maksudnya kalau tak cukup lah syarat-syarat ni pada orang jemaah A, B, C, D, E, F, G kan, semua sekali ni cukup syarat kecuali abang kita seorang ni. Dia ni bukan seorang yang mukim, dia musafir, maka terus gugur. Tak ada Jumaat hari berkenaan. Jadi ni juga ada kes masalah musafir bila pagi Jumaat tak boleh sebab apa kan dia kata kalau kita solat Jumaat sebenarnya dia pasal kes pagi nak tengok Jumaat tu ada ke tidak. Zaman dulu betul lah kita tengok jemaah dan masjid cukup ke tidak. Subuh tengoklah ada. Kalau orang dah hilang tak cukup, maka tak payahlah Jumaat dari tu. Tapi kita punya kaedah sekarang tak macam tu. Masjid tempatan di rumah kita akan didatangi oleh pekerja, orang kontraktor dan sebagainya yang bukan jemaah situ pun. So dipenuhkan balik lepas tu. Itu sudut asal kena faham tau. Hukum asal kerana tak boleh musafir Jumaat tu tak ada. Boleh pagi kalau tak boleh lah. Tak ada masalah. Jangan ketika azan Jumaat keluar. Tajuk dia. Jangan ketika azan Jumaat awak keluar. Nak keluar sebelum tu silakan. Baik. Okey, fala tajibu, maka kerana kita letak syarat tu, muslim lelaki merdeka, baligh, berakal, berupaya untuk datang, mukim. Maka tak wajib ala abdin mamlukin. Maka tak wajib Jumaat ke atas hamba yang dimiliki. Imra'atin atau wanita, au sabiyin atau kanak-kanak, au majnunin atau orang gila, au maridin orang yang sakit yang tak boleh datang au musafirin ataupun orang musafir. Kenapa? Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, kan sabda baginda SAW, al-jum'atu haqqun wajibun ala kulli muslimin fi jama'atin. Jumaat adalah hak yang wajib ke atas setiap muslim dalam satu kumpulan. Illa, kecuali arba'atun, 4. Tak wajib kata 4. Siapa dia? Amdud mamlukun, hamba yang dimiliki, imra'atun, wanita, au sabiyun ataupun sabi, atau maridun ataupun orang yang sakit. Okay? Tidak wajib ke atas kecuali 4 je. Abdin mamlukin, imra'atin, au sabiyin, au maridin. Okay. So jadi maksud dia tak wajib untuk hadir. Okay. Tapi dia kata wa amal musafiru, adapun musafir pula, fala tulzimuhu al-jum'atu. Maka orang yang musafir pula tidak dilazimkan, tak dimestikan dia oleh akan Jumaat. Jumaat tak dimestikan ke atas dia. Okey. Kenapa? Li'anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam lam yakun yusalliha fi asfarihi. Kerana baginda SAW tak pernah solat akan Jumaat ketika musafir baginda. Ini yang kita sebut itu kes masalah jamak Jumaat dengan asar. Yang mana kalau ikutkan ini fatwa dekat sini tak boleh lah, sebab alasan dia kerana Nabi tak pernah solat Jumaat ketika musafir. Musafir tak pernah solat Jumaat. Jadi dia kata jamak Jumaat dengan asar tak pernah terjadi. Tapi dalam masa sama kalau dia kata orang musafir tadi masuk bandar dengar azan Jumaat dan dia memang tengah bukan nak berjalan, dia patut hadir. Dipanggil, dia orang suruh datang juga. Tapi tak boleh jamak dengan asar. Ini mazhab Ahmad. Banyak-banyak ulama Saudi tak benarkan. Tapi kita dalam Syafi'i, dia kata kalau boleh jamak di antara Jumaat dengan asar ketika hujan, kenapa tak boleh jamak di antara Jumaat dengan asar ketika musafir? Itu kena faham juga sudut tu lah.
Pada asas ni kadang kita tengok macam orang macam Jumaat ni macam mana nak gabung dengan asar, boleh ke tidak? Itu ada khilaf. Ya, ada khilaf. Yep. Tak payah, tak niat macam tu pun, solat Jumaat je. Ini mazhab Ahmad. Tak ikut tu tak masalah pun. So balik pada asal jawapan dia terjawab balik. Sebab bila kita kata berkaitan jamak Jumaat dengan hujan, dia kata boleh. Jumaat dengan hujan. Dia kata boleh. Lepas Jumaat dengan apa ketika hujan, Jumaat dengan asar ketika hujan. Dia kata boleh. Tapi Jumaat dengan asar ketika musafir dia tak boleh. Alasan dia kerana Nabi tak pernah buat. Ini kena faham juga pasal gantian bagi Jumaat itu adalah Zuhur adalah Jumaat. Kalau kebetulan kita hadir dan solat teruslah. Tak ada salah pun untuk kita gabung terus. Pasal benda berkenaan memang zaman Nabi tu, bila Nabi musafir pula, Nabi musafir untuk jihad je. Mana musafir niaga? Musafir Nabi SAW semua jihad Keluar Nabi SAW, Fatul Makkah lah, Perang Badar, kira semua sekali Nabi musafir. Semua keluar Nabi hanya untuk perang. Ketika Islam sebelum Islam tu Wallahu a'lam lah, kita kata keluar dengan wapak saudara dia ke sebagainya, tajuk lain. Keluar ketika sebagai seorang Nabi, keluar Nabi SAW daripada Madinah, semua keluar tadi tak ada yang bersia-sia. Tak ada bercuti, macam ustaz kan, bercuti di Langkawi ke, kan, di Tioman ke, tak ada. Leisure je tak? Jadi ustaz. Banding apa, tapi mengaku warasatul anbiya. Ni jaga sikit. Ni tak apa, kau cerita kat orang lain. Cakap dengan ustaz lain masalah. Tak apa, ustaz tak tengok ceramah saya. Dia orang yang belajar je tengok. Kalau ustaz tengok masalah. Serius. Kalau ustaz tengok menyampah dengan saya, banyak ada ustaz nyampah saya. Ya. Tak ada masalah lah. Tak dosa. Tak perlu apa? Yelah, tak boleh jemaah lah. Yang tajuk asalnya macam kes yang timbul tu, ada yang melarang terus. Alasan dia kata siapa yang keluar lepas pagi Jumaat tu tak boleh dah. Itu tak ada dalil. Tapi kalau ketika azan Jumaat, ya. Bukan hatta tu, azan Zuhur pun kita tak boleh keluar. Kita kena solat penuh. Kalau kita macam ni kita terang itu, qasar kita hanya ketika kalau kita nak qasar solat, kita boleh qasar solat, tapi kalau kita diwajibkan solat kat atas kita tengah tak musafir lagi, kita kena solat penuh. Contoh, azan Zuhur berkumandang, kita gerak pukul 2. Zuhur 1:30. Kita gerak pukul 2, lepas tu kita solat dekat R&R mana. Tak boleh. Kalau kita kalau solat sekalipun, kita solat Zuhur tu 4. Bukan 2. So wajib kat atas kita dalam keadaan dia 4. So kita kena tunaikan 4. Asar 2 silakan. Tapi kalau kita gerak sebelum daripada azan Zuhur, iyalah. Itu tajuk asal dia. Gerak sebelum azan Zuhur, sampai tengah jalan, solatlah 2. Tapi 4 tadi pasal kita duduk tu tengah wajib kat atas kita 4. Lepas tu kita keluar dekat R&R, keluar kawasan, lepas tu kita solat 2. Tak boleh. Kena solat 4, 2. Itu contoh macam inilah masalah kes Jumaat tadi. Kalau tengah azan, tak patut kita keluar lah. Tengah selesaikan masalah Jumaat tadi, baru kita musafir. Adapun kalau anda kata awal pagi, sebelum lagi pukul 10, pukul 9, nak bergerak lah. Tak mudah menjadi masalah. Dia tak ada dalil untuk menghalang. Yep. Terus. Betul. Okey, baik. Abang kita tanya kalau kita stuck dan jam. Apa ni, soalan ni soalan berulang bang. Kita apa? Di banyak kali orang tanya. Soalan yang sama, soalan popular. Hari jam, kita keluar 6.45, tahu dalam perjalanan confirm kita akan sangkut. Confirm akan terlewat. Okey, pada abang ada pilihan. Pilihan A, cari tempat berhenti, solat. Tapi jangan berhenti tepi jalan, nanti langgar di lori, mati. Tak boleh. Okey, itu tak dibenarkan. Kedua, abang sebenarnya tangguhkan solat. Yang betulnya, tangguhkan solat sampai ke tempat destinasi. Dan tak namakan jamak pun. Dia dikira sebagai melewatkan solat dari waktunya kerana uzur syar'i. Solat maghrib, solat isyak. Maghrib. Pasal benda ni telah berlaku pada Nabi SAW ketika baginda gali parit kan, tahun ke-5 Hijrah. Bila mana berlaku perang Khandaq atau perang Ahzab, Nabi gali dengan para sahabat parit. Actually besar parit tu. Kan? Dalam dia besar. Sebab tu musuh tak lompat.
Musuh tak boleh datang. Puluhan ribu, 10,000 orang musuh datang, tak boleh masuk. Okay, jadi bila gali parit tu makan masa. So Nabi SAW dalam tempoh gali parit tadi, baginda lewatkan asar sampai masuk waktu maghrib. Tapi bila Nabi solat asar dulu baru maghrib. Bukan Nabi solat maghrib baru asar. Asar dulu baru maghrib. Nabi kata semua Allah penuhkan rumah-rumah orang musyrikin api. Mereka sibukkan kita daripada solat wusta. Sibuk kita dari solat asar. Solat wusta. Terakhir pun sebenarnya macam tu. Balik pada asal, cara yang Nabi tunjukkan adalah solat yang pertama baru kedua. Cuma kita kat Malaysia ni bila ikut mazhab Syafi'i, sebahagian pendapat ulama Syafi'iyah, dia anggap bahawa tuan waktu patut diutamakan. Sebab tu kita dengar kalau jamak takhir, kita solat tuan waktu, kemudian solat yang kita dah terlepas. Dia itu pendapat. Dari segi perbuatan Nabi akan solat ikut tertib. Mana yang mula wajib, betul, kemudian yang kedua, ketiga, keempat. Kira macam mana? Okey? Baik. Saya sambung. Ni buka jawapan ni, buka soalan, habis panjang cerita. 10.30 ni. Baik. Okey, baik. Satu perenggan tak habis. Iya benar kan. Baik. Okey, waqad wafaqa yaum Arafata fi hajjatihi Jum'atan. Sungguh telah bertepatan pada hari Arafah. Itu Nabi SAW di Arafah pada haji baginda, bertepatan hari itu hari Jumaat. Sebab tu hari Yaumul Hajjil Akbar tu, orang Melayu kita haji akbar ni bila berlaku hari Arafah tu pada 9 Zulhijjah pada hari Jumaat. Ada orang yang kata ada pendapat kata akan berlaku kiamat dan sebagainya pada Jumaat yang bertepatan dengan hari tersebut. Wallahu alam. Tapi yang pentingnya Nabi memang ketika Nabi berada di Arafah pada 9 Zulhijjah, ketika Nabi tunaikan haji baginda, hari itu hari Jumaat. Tapi Nabi tak solat. Jumaat. Tak solat Jumaat. Memang orang kumpul dengan Nabi. Nabi berucap pada orang ramai, tapi Nabi jamak qasar Zuhur dan Asar. Dan Nabi bertolak daripada Masjid Namirah tu pergi ke Jabal Rahmah, duduk berdoa itu sampai petang. Kan tahu kan dia punya ni, tempat dia actually dalam jarak dia bukan dalam 2 kilo daripada Masjid Namirah. Orang Melayu kita biasa dari kemah dia. Kemah orang Melayu kita, orang Malaysia kita, dekat Arafah tu, jarak dia daripada masjid Nabi berkhutbah dan juga solat dengan para sahabat, yang sekarang ni jadi ada Masjid Namirah dipanggil, jarak dia 7 kilo. 7 kilometer. Mana daripada kemah orang Malaysia nak pergi Jabal Rahmah 5 kilo. 5 kilometer. Daripada Jabal Rahmah nak pergi ke masjid tu 2 kilo sebenarnya. Sebab tu orang Malaysia macam, saya nak pergi Jabal Rahmah. Mutawif kata tak payahlah kak. Betul lah, memang letih lah. 5 kilo awak tak biasa jalan. Wallahualam, zaman PKP ni asyik jalan jauh, lari-lari kan. Ada banyak tenaga, wallahualam lah. Tapi ikutkan pada zaman kita sekarang sebelum ni tak pandai rajin jalan jauh, tak payahlah pengsan kang. Pitam mungkin. Jadi saya terkena lah kot. Sebab memang saya pergi pagi tu, pagi hari Arafah tu saya sampai ke Masjid Namirah, duduk di masjid tu. Pagi-pagi orang tak ada aircon, sejuk. Best gila lah. Masuk tengah hari kan, start orang penuh, panas lah. Kita dah calamak kan. Tu kemudian kita pun tunggu situ, tunggu diam kan. Lepas tu nak pergi buang air. Oleh, kawasan ni kita reti nak buang air kat mana. Buatlah keputusan pergi lari ke kemah Malaysia. Saya jalan kaki dari situ, saya lintas Jabal Rahmah. Ketika nak pergi tu, saya lintas Jabal Rahmah. Orang tengah penuh kat atas tu. Saya nak pergi kemah sebab saya tahu pergi kat kemah saya nak buang air. Dia sebenarnya payah buang air je. Okay, kan? Kat sana. Alhamdulillah, 7 kilo saya jalan. Hitam sampai. Saya nak pingsan dah. Sampai kemah je. Alhamdulillah kan. Tengok, pergi mana kan? Ustaz pergi mana? Saya jalan-jalan je kata. Saya gerak awal. Dia kan jemaah Malaysia kan tak keluar pergi hari Tarwiyah ke Mina. Saya daripada pagi hari 8 tu, lepas subuh, saya gerak daripada Mekah pergi jalan kaki ke Mina. 6.5 kilo. Orang ramai, makanan bersepah orang bagi. Tak ada kebulu tak mati kebulu. Ramai orang jalan kan, tak ada siapa. Bahkan separuh orang Arab tertempang, kaki berbalut-balut pun jalan juga. Kita jangan kan sanggup berjam duduk dalam bas. Sampai 40 minit je jalan kaki. Sampai sana lepak. Pun macam tu juga kes dia. Dekat Masjid Khif tu, mula seronok lah kan, aircon. Kita pun alhamdulillah aircon. Masuk tengah hari orang penuh, panas lah. Itulah di kemah Malaysia tu.
Kita tinggal. Jadi maksud dia macam perjalanan tu memang jauh sikit lah. Cuma kita kata macam pada hari berkenaan Nabi solat jamak qasar Zuhur dan Asar di masjid di Masjid Namirah tu. Di tempat asalnya tempat dapatan lapang. Lepas tu dibina masjid kemudian. Masjid Namirah. Tapi jarak situ ke Malaysia punya memang dah 7 kilo lah. Saya dah tengok dah kira lah. Dari sini ke sini 7 kilo, sini ke sini berapa kilo kan. Nak lawan lari 10 kilo tak sampai. Tak lari pun. Sebenarnya. Baik. Jadi macam kes ni tu tajuk asal dia. Memang Nabi tak pernah solat Jumaat ketika musafir. Tapi balik pada asal kan. Nanti kita baca ni bila kita datang kat tempat tengah Jumaat. Dia suruh kita datang. Kita datang. Walaupun sebenarnya tak wajib pun. Sebenarnya. Tapi dia akhlak yang tak elok lah kan. Tengah orang solat Jumaat nak pergi makan melantak tepi jalan. Nampak buruk pun kan. Ataupun macam katakanlah bukan bulan Ramadan. Memang boleh makan pun. Tak salah pun. Polis tahan kenapa ni? Musafir. Itu saya rasa geng-geng yang jahil agama tak guna kot. Kau dia guna dekat Jabatan Agama Islam kan. Dia kata, ni saya ajar tak salah. Tapi kalau dia kata dia musafir, tak salah pun dia buka. Nak kata dia buka dari depan, tak. Dia restoran tu masuk bawah pintu. Jenuh juga. Tapi kisah dia musafir memang boleh makan, apa masalah dia. Ada orang kita kadang macam kes dekat rumah kan. Nanti bulan puasa punya tajuk kita masuk nanti kita bincang. Dia macam katakanlah isteri kita tak puasa. Lepas tu ada separuh tu macam makan nyuruk. Tak makan depan orang puasa. Siapa cakap tak boleh? Nabi SAW ketika para sahabat ada yang puasa, dia tak puasa, dia makan depan orang ramai selamba je. Nabi minum depan orang ramai, dia tunjukkan dia tak puasa. Nabi tak hormat orang puasa ke? Awak hormat Nabi tak hormat, awak hormat. Jaga sikit. Saya tak ada larangan pun orang gitu macam-macam. Kau makan depan orang tak puasa. Orang puasa kan. Kadang mak tua pun dia macam tu. Kau tak ni ke makan dengan sopan suami kau. Kan? Ni puasa, kau tak puasa. Salah Itu tak ada. Tak ada larangan pun sebenarnya. Allah alam, tak kenapa orang Melayu kita tahu benda lain suruh jaga tak jaga, ini jaga. Baik. Ajak sekali dia tu. Tak ada ajak sekali tak boleh. Baik. Okey, dia kata wa ma'dzalika sallaha zuhra. Nabi memang hari Jumaat tapi Nabi solatkan ia sebagai zuhur. Wa jama'al asra ma'aha, dan Nabi jamakkan asar bersama dengan zuhur berkenaan. Wa amal musafir alladhi yanzilu baladan. Ada. Ini tajuk dia ni. Yang saya sebut tadi. Adapun orang musafir yang turun satu negeri, satu tempat, satu bandar, tuqamu fihil jumu'atu, yang didirikan pada Jumaat. Fal afdal lahu an yusalliha ma'al muslimin. Yang afdal bagi dia adalah untuk solatkan solat tersebut Jumaat tadi bersama orang Islam yang lain. Disuruh. Sedangkan kalau kita kata balik asal afdal pula kan Nabi tak pernah solat Jumaat ketika musafir. Awak musafir ke? Kan ikut logik kita tanya soalan kan. Ini tajuk asal yang kita kata tajuk tadi. Ketika sekat jamak dia gunakan tajuk ni. Tapi ketika time surah Jumaat, tengok. Walaupun kita kata memang afdal eloknya jangan tak ni lah hadir kan. Macam kita hadir lagi elok. Tapi nak larang jamak tadi masalah dia. Jamak asar tu. Jadi kita solat Jumaat kemudian solat asar. Kadang-kadang benda ni jadi kes lah. Macam saya sebut tu kan. Macam perjalanan saya kadang Jumaat. Saya kena keluar pergi pagi Bangi. Kemudian patah balik Taman Sri UK. Kemudian pergi Bukit Beruntung. Jauh tu kan. Jadi sampai dekat Taman Sri UK saya solat Jumaat, saya solat asar sekali. Dia mau gerak pergi ke Bukit Beruntung. Petang kan balik rumah balik. Dia all rounder tu dah 100 lebih kilometer dah saya pergi. Tapi bila taklah umum saya insya-Allah akan jamak asar. Saya buat kita orang ramai kan terkejut orang. Saya kata ustaz ni dengan Shah Alam je. Dia tak tahu perjalanan kita hari tu macam mana. Baik. Dia kata wa idza hadaraha. Namun dia kata apabila dihadiri Jumaat ini oleh al-abdu, hamba, awil mar'atu atau wanita, awil sabiyu ataupun kanak-kanak, awil maridu ataupun orang yang sakit, awil musafiru ataupun musafir, sahat minhu, maka sah Jumaat itu daripadanya. Mana wanita datang. Kalau di Malaysia tak nampak. Kami di Yaman dulu ada beberapa masjid memang wanita hadir sekali Jumaat. Dan bahkan di Tanah Harap pun macam tu juga. Di Tanah Haram memang ada ruang perempuan, memang ada untuk hari Jumaat. Untuk mereka solat Jumaat memang ada ruang. Jadi tak ada masalah situ. Cuma ini bulan 2 nanti buka balik umrah kan. Sesiapa yang perempuan ke siapa lelaki ke nak pergi
Jumaat dia digalakkan datang awal. Datang awal, mana pukul 9 pagi tu pergi dah siap-siap. Jika tidak nanti mungkin penuh. Wallah Allah zaman PKP ni macam mana? Tapi itu di antara keadaan lah. Zaman dulu kalau tak pukul 9 keluar tu, tak ada tempat dah. Kalau musim haji, pukul 9 pagi anda datang Jumaat, anda tak boleh masuk dah. Anda kena pergi dekat wing lain. Mana kalau direct macam ni lah, kata pintu untuk masuk masjid macam ni. Dia akan divert kita, pusing belakang sana. Daripada arah lain. Pasal nak penuhkan. Pasal orang kawasan ni tumpu sini je kan. Kawasan dia kosong. Jalan jauh sikit lah. Jadi benda tadi berlaku lah. Tapi kalau orang tu nak cepat, nak datang masuk dalam, datang awal. 8 pagi, 7 pagi, okey. Boleh pilih tempat nak duduk mana. Tapi kalau dia kata anda datang pukul 9, masuk pukul 10, tak ada. Divert. Tak ada depan Kaabah, tak ada. Tu marah lah. Dah datang masjid lewat. Maki pula guide tu. Korang ajar, aku datang lalu. Orang kita boleh. Padahal dia datang lewat. Macam separuh lah datang solat fardu tu lewat. Dia macam ni, kalau dia kata anda datang awal, tak ada masalah masuk keluar, tak ada benda pun. Tapi dalam lepas azan berkumandang, ataupun 1 jam lebih kurang lepas sebelum azan berkumandang, dia tutup dia jalan. Tak nak bagi orang crowded pada satu tempat. Tu je. Supaya tak berimpit-impit. Peliknya pergi maki guard tu. Padahal awak datang lewat, balik hotel dekat sebelah je. Sebelah je. Hotel dia keluar-keluar Masjidil Haram. Tapi masih lagi terlepas solat fardu tadi untuk datang dalam kawasan dalam kawasan depan Kaabah tu. Tak dapat. Sebab kes dia datang lewat. Lewat dia maksud dia sejam sebelum kurang sejam sebelum daripada azan sebenarnya. Okay? Baik. Wajzadu an salatiz zuhri, dan madai untuk dia bagi orang berkenaan, hamba, wanita, kanak-kanak, orang sakit atau musafir, daripada solat zuhur. Mana tak payah solat zuhur dah. Dah solat Jumaat tak perlu solat zuhur. Itu penting nak kena faham. Jadi maksud dia kalau solat juga sah. Cuma masalah wajib tidak. Atau mereka ni wajib tidak. Kalau solat sah. Okey, al-masalatu tsalitsatu, persoalan ke-3. Waktuha, waktu Jumaat. Waktu Jumaati waktu zuhri. Waktu Jumaat adalah waktu zuhur. Min ba'di zawali ila an yasira zillu syai'i katulihi. Daripada selepas zawal, gelincir matahari, sehinggalah menjadi bayang sesuatu benda seperti panjangnya. Ni, bayang. Bila sini kan matahari bergerak macam ni. Macam tu. Bila mula-mula keluar kan bayang kita macam tu. Sikit. Kan? Kemudian sampailah kepada bayang tu sang panjang dengan objek. Waktu zuhur lah. Waktu itu zuhur sepenuhnya. Okay? Dia kata li hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu, kerana hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu, anna Nabi SAW, wa Nabi SAW kana yusalli al-jum'ata hina tamilu syamsu. Wa Nabi SAW dahulu solat Jumaat ketika condongnya matahari. Maksud dia waktu zuhur masuk. Wa huwal marwiyu an ashabin Nabi SAW min fi'lihim, dan ia diriwayatkan daripada sahabat-sahabat Nabi daripada perbuatan mereka. Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali seterusnya. Wa ala hadha, dan di atas ini dia kata, faman adraka rak'atan minha qabla khuruji waqtiha faqad adrakaha. Barang siapa yang sempat 1 rakaat daripada Jumaat sebelum keluar waktunya. Katakanlah hari tu entah apa jadi, entah macam kes yang imam khutbah mati. Sibuk-sibuk nak uruskan bla 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 bla, dia kan teruskan Jumaat juga. Naik imam baru sebagainya, khutbah sikit kemudian turun. Katakanlah benda tu jadi berganjak-ganjak, imam kedua naik mati, imam ketiga naik mati, sampailah sekali kat asar dah. Selagi asar tak masuk, selagi tu diorang boleh lagi solat Jumaat. Maksudnya kalau dapat sempat 1 rakaat, terkeluar satu lagi dalam waktu asar pun masih lagi sah Jumaat. Itu kena faham lah. Itu maksud dia kalau terganjak kerana benda tertentu, accident ke apa benda ke sebagainya, satu kampung sibuk atau banjir ke, itu surut, boleh solat Jumaat kan, solatlah kan. Dia solat, dia banjir mula je kan. Jadi masuk ujung Jumaat kan, pukul 3 air surut. Lepas tu soalan, kena di Jumaat, kena di Jumaat lah. Tak, pukul 1 dia tak boleh, air naik. Pukul 3 dah turun. Pukul 4 air dah macam tak ada. Dan Jumaat kena didirikan. Kalau sempat 1 rakaat sekalipun sah. Dia kata okey, wa illa sallaha zuhra. Jika tidak, dia kena solatkan Jumaat tadi tukar jadi zuhur. Ini termasuk pada orang yang tak sempat rakaat bersama imam, rukuk bersama imam. Kalau dia tak dapat 1 rakaat bersama imam, maka dia kena solat zuhur. Walaupun mula-mula dia niat Jumaat, dia ingatkan imam baru rakaat pertama, tiba-tiba ternyata imam rakaat kedua, maka dia solat zuhur. Terus solat zuhur. Okay? Jadi convert kepada 4 rakaat, bukan lagi 2. Itu maksud dia. Okay?
Nah, pasal Malaysia banyak jadi kes ni. Kes masalah apa, orang datang lewat Jumaat. Alasan kata bos tak bagi keluar awal. Padahal dia pergi kedai kopi, lepak-lepak dulu. Ya, betul kan? Pelik kan? Pasal benda tadi lah, memang saya faham lah. Nak pergi makan sebagainya. Memanglah, alah makan gula dulu ke, buat tamar, beli tamar. Betul lah. Kunyah 3-4 biji. Pergi solat dulu. Apa masalah dia? Bukannya ke Buluh pun. Kat Malaysia ni makanan banyak. Kan? Bukan tak ada, bukan apa susah makan. Kan? Bukan susah makan, makan tak boleh susah. Pelik kan? Kadang banyak alasan. Inilah. Sekali dah imam dah start pun beratur nak ambil uduk. Last sekali tiba-tiba ada pula dia tayamum betul masuk dalam soft. Itu masalah. Ni kita kena ingatkan balik tak boleh. Tak sepatutnya sedemikian. Sepatutnya yalah walaupun dapat telur pun telur lah. Tapi janganlah telur tadi sampai teruk macam tu. Memang semua orang yang datang lewat imam dalam sejam sebelum imam naik berkhutbah, anda dapat telur je. Tak ada unta, tak ada lembu, tak ada kambing, tak ada ayam. Kan Nabi kata barang siapa pergi pada jam pertama, kan dia bersih, dia mandi sebagainya, dia pergi pada jemaat pada jam pertama, maka seolah dia mengorbankan seekor unta. Kan barang siapa pergi jam kedua seolah mengorbankan seekor lembu. Majoriti orang kita dapat telur je. Sebenarnya. Realiti dia kan, gigi kan macam lagi sejam. Macam 11.30 nak pukul 12 kan. Itu dalam CP-CP ayam atau dapat telur ayam. Pahalanya lah nilai dia. Kadang-kadang orang kita je lah ikutkan realitinya, bukan tak boleh penuh pagi. Pakcik-pakcik pencen tadi, pergilah awal. Marah dia orang. Tapi betul lah. Kan? Oh, buat apa kat rumah? Tengok apa wanita hari ini? Apa benda lah ilah syarikalah kan? Tak ada sebab pun. Yang kerja saya faham lagi alasan kerja. Bos tak boleh keluar, fine. Negeri yang cuti Jumaat, awak alasan apa datang lewat? Jumaat dia cuti kan? Johor, Kedah, Kelantan, Terengganu kan? Apa alasan nak lewat? Sakit perut? Apa yang awak ke-7 lah? Bahkan berdasar hadis Nabi tu, memang para ulama kata zaman Nabi jam dah ada sebenarnya. Sebab Nabi kata jam pertama, jam kedua, jam ketiga, jam keempat, jam kelima tu, kalau kita tengok 7, 8, 9, 10, 11 sebiji. Macam mana kalau tanah Arab, pukul 7 pagi, jam pertama, 2, 8, 3, 9, 4, 10, 5, 11. Pukul 12 masuk waktu dah. Betul sebiji. Itu pecahan hari jam Wallahualam zaman tu tengok-tengok je faham. Zaman sekarang jam penuh. Jam handphone lagi, jam lari-lari lagi, jam lari. Jam lari kan. Dinosaur, T-Rex apa benda kan. Kan. Macam-macam benda jam ada. Jam dinding ada, jam sekian. Semua jam ada pun tak boleh gerak juga. Wallahualam. Pergi awal, balik pergi awal Cuma mungkin tempat-tempat ini saya faham lah. Tempat-tempat yang lain tu. Jadi maksud dia memang kebanyakan orang sempat telur je. Ustaz pun sama. Baik. Ya. Yelah sekarang tak PKP pun tak lambat, tak datang awal juga. Tak ada PKP pun tak awal juga. Jangan bagi alasan. Okey. Baik. Dia kata okey. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, baginda sallallahu, man adraka raka'atan minas salati faqad adraka as-salah. Okey, bagi siapa sempat satu rakaat daripada solat, maka dia sempat solat berkenaan. Okey, dan telah berlalu tajuk tersebut. Persoalan yang keempat, khutbah. Al-khutbatu rukun min arkanil jum'ati, la tasihu illa biha. Khutbah adalah rukun daripada rukun-rukun Jumaat. Maka tak sah Jumaat kecuali dengannya. Kenapa? Limuwazabatihi sallallahu alaihi wasallam alaiha. Kerana berterusan baginda SAW di atasnya. Wa adami tarkihi laha abada. Dan tak pernah Nabi tinggalkan ia selama-lamanya. Tak pernah sekali pun Nabi solat Jumaat tanpa khutbah. Wa huma khutbatan, dan dia dua khutbah. Yushtatu li sihatil salatil jumu'ati an yataqaddama 'ala as-salah. Dan disyaratkan untuk kesahihan solat Jumaat bahawa dua khutbah tadi mesti mendahului ke atas solat. Mesti mendahului solat. Berbeza dengan hari raya. Hari raya solat dulu baru khutbah. Okey, solat hari raya solat dua khutbah. Adapun Jumaat khutbah dulu baru solat. Dua khutbah. Al-masalatul khamisatu, persoalan kelima. Fi sunanil khutbati, tentang sunah-sunah khutbah. Wa yusannu du'a lil muslimin bima fihi salahuddinihi wa dunyahum. Disunatkan untuk berdoa dalam khutbah tadi dengan apa yang padanya pembaikan untuk agama mereka dan juga dunia mereka. Ma'ad du'ai li walatil umuril muslimin,
berserta doa untuk para pengurus bagi urusan umat Islam, pemerintah lah, umat Islam, bis salah wa taufik, agar dibaiki, pembaikan dan juga diberikan taufik. Bukan maki atau cela, suruh tergolek. Kan orang sebut itu kan. Pasal sebenarnya doa baik lah. Kadang pelik kan, kita banyak kali kita sebutkan, kita menyampah dekat orang tu, doa dia tergolek, tak tergolek pun macam tu keadaan dia. Kenapa tak doa dia baik? Doa dia supaya dia dapat taufik, supaya dia bertaubat. Kan lebih baik kan? Dah cuba dah doa maki tak jadi apa kan? Kan tak cuba dah, cuba kan, macam doa buat terlingkup lah, tak jadi apa. Tapi yang tak dicuba adalah apa? Doa kebaikan. Ya Allah, baikkanlah mereka, ya Allah elokkanlah mereka kan. Tapi jangan zaman sekarang bahaya sikit kan, pemerintah ni semuanya jadi apa, pengikut Dajjal kan. Sikit ni ikut Dajjal, ni ikut Dajjal kan. Dia seorang tak ikut Dajjal, main internet tak ikut Dajjal pula. Li'anna Rasulullah SAW kena bagi Nabi SAW dahulu, kana khataba yaumul jumu'ati da'a. Kena bagi Nabi SAW dahulu, apabila baginda berkhutbah pada hari Jumaat, baginda akan berdoa. Wa asyara bi isbihi, baginda isyaratkan dengan jari baginda sallallahu alaihi wasallam. Ni antara adab seorang imam ketika khutbah, dia tak berdoa dengan angkat tangan, tapi dia, kecuali istisqa, minta hujan. Adapun yang lain dia akan angkat jari saja. Ini atas imam atas imam. Tentang makmum ada khilaf. Adakah makmum angkat tangan atau tidak? Benda tu ada khilaf. Ada ulama sunatkan, umum perbuatan Nabi SAW tunjukkan dan memang Nabi ajar mereka untuk angkat tangan dalam berdoa. Tapi ada juga yang kata tak perlu. Wallah, tapi yang penting imam jangan angkat tangan kecuali istisqa. Kalau tidak, dia angkat jari je. Doa apa-apa, ya Allah macam ni, angkat jari. Dia bukannya doa macam ni, kecuali minta hujan. Minta hujan dia akan angkat tangan. Okey, dia kata wa ammanan nasu, dan orang ramai pun mengaminkan. Orang ramai mengaminkan. Ini dalil bahawa memang bila imam doa diaminkan. Baru ni saya ada dengar cerita, ada orang kata imam khutbah jangan kita reaksi dengan imam punya kata-kata. Contoh macam imam doa, dia kata tak payah amin. Sedangkan dalam hadis ni Nabi SAW dahulu memang berkhutbah dan sekian, dan Nabi berdoa, diorang aminkan doa Nabi SAW. Pelik jugalah, pasal bahkan kalau tanah Arab, contoh macam bila imam tersebut Nabi, orang ramai kan sallallahu alaihi wasallam, diorang akan jawab. Diorang takkan biarkan imam bercakap seorang. Tapi di Malaysia baru-baru ni lah ada 3-4 dalam time PKP tu, saya dapat satu mesej daripada orang tu hantar, dia kata ada ustaz kata tak boleh kita cakap apa-apa, sebab Nabi kata barang siapa bercakap waktu imam tengah khutbah kepada teman dia sekalipun, kata diam sekalipun, maka sia-sia Jumaat dia. So diaplikasikan tentang perbualan sama sendiri dengan perbualan dengan imam tu menjadi apa, sama. So kalau orang tu bercakap ketika imam tengah khutbah, dia cakap amin sekalipun, tergolek dah, Jumaat dia rosak. Sedangkan itu tidak benar. Itu tidak benar. Memang dalam konteks ni memang bila imam bercakap, pasal Nabi SAW bercakap dengan para sahabat. Tengah-tengah Nabi khutbah, tiba-tiba Nabi nampak ada seorang lelaki langkah bahu orang. Lompat dia nak ke depan. Nabi kata, ya fulan. Dia kata, kif. Nabi kata, diam, berhenti. Nabi kata, qad azait, engkau telah ganggu. Dia ganggu orang. Lepas tu dalam riwayat yang lain, Nabi tengok ada orang datang terus duduk. Nabi kata, ya fulan, hal salait. Fulan, kau dah solat belum? Dia kata, belum. Dia kata, rakaat yang bangun, solat 2 rakaat. So basically, imam berinteraksi dengan makmum ni boleh. Faham tak? Orang kita rigid tau. Jangan cakap dengan imam, kau gila ke? Habis Jumaat kau. Tak, saya ingat sekali lah, ada sekali tu. Saya pun silap, tak kacau diorang. Sebab ketika tu, Kota Damansara, kan laluan daripada tepi, section belakang, daripada kalau keluar tol, kita masuk kanan, kita pergi keluar sampai ke masjid tu, jalan tu sempit. Lepas tu, orang dah double parking. Datang kawan seorang ni triple parking. Di parking triple, lori datang bawa genting, tak boleh lepas. Lori tu tak lepas. Bila lori tak lepas, jam tu sampai ke tol. Pasal orang masuk tak tahu cerita. Kalau ada orang pusing tak tempat lain, boleh lepas je. Tapi masalah tak boleh lepas. Kawan tu parking situ sampai lepas Jumaat. Itu silap juga lah. Pasal saya kena kacau dia tu. Tapi kadang-kadang benda macam ni orang tengok kita pelik kan. Ni sebenarnya boleh je kita bagi tahu pada imam, suruh isytihar pada orang yang bawa kereta berkenaan, jalan lah. Sebab dia sekat jalan orang ramai. Itu belum lagi kat rumah saya tu sekali tu jadi kes jugalah.
ada orang parking kereta depan rumah non-Muslim, ambulans datang nak ambil tuan rumah, bawa pergi hospital. Tapi kereta kawan tu halang laluan. Jadi orang tu datang dah ke masjid nak minta alih. Imam ketika tu tak terus kata takbir. Mana ambulans kena tunggu sampai lepas orang solat Jumaat baru datang, orang sebut pergi ambil alih kan. Sepatutnya berhentilah kejap. Belum lagi mula kan. Sepatutnya sekat orang supaya suruh pergi. Siapa tuan kereta tadi sebut nama kereta dia, suruh dialihkan. Ni kadang-kadang tak ada civic. Tak tahu kenapa. Ni saya dapat yang depan ni, letak slipper tolong susun balik dekat rak. Jangan sepah-sepah. Boleh kan? Tak apa kan? Gelak. Okay. Jangan letak sepah. Apa? Ada orang terlanggar jatuh di atas ni macam mana? Slipper tu, bahaya dia adalah kan, benda kita tak nampak. Siapa keluar kan? Orang keluar, slipper sepah terpijak-pijak, kan ada jatuh. Saya naik benda ni dulu saya tak concern sangat. Tapi lepas daripada kerja dengan Al-Khadim ni, Ustaz Sinji dia agak concern sikit buat tandas, dia kata. Basah sebagainya. Dia kata pasal banyak orang jatuh tandas, stroke dan sebagainya kan. Sebab tandas tu tak dijagalah, licin. Benda tu nampak simple tau, tapi bila dah kena keluarga kita baru kita tahu. Terjatuh lah, patah, tergantuk kepala, jadi lumpuh sebagainya. Benda simple je yang kita buat. Ni jaga, jangan siapa letak. Rak tu ada kan? Letak dalam rak. Jangan sepah-sepah. Tak apa Ke lepas ni marah aku. Okey. Dia kata okey, dia kata doa okey. Wa ayatawallahuma ma'al khutbah wa ayatawallahuma yatawallahuma ma'as salati wahidun. Ya. Wa yarfa'u sautahu bihima hasbat taqati. Dan dia silih bergantikan dia bersama solat satu Maksud dia bukan asing-asingkan. Maksudnya lepas khutbah pertama terus khutbah kedua. Mana silih berganti dengan solat. Solat yang satu tadi, dua khutbah tadi dibuat dulu. Jangan asing-asingkan, jangan khutbah dulu kemudian lama sikit baru buat. Tak, dia buat sekaligus. Maksud dia bukan memang duduk sebentar tapi bangun balik dengan segera. Dan dia angkat suara dia. Dia angkat yang khatib tadi akan mengangkat suaranya dengan dua khutbah berkenaan mengikut kadar keupayaan. Macam kerana Nabi SAW dahulu memang baginda SAW berkhutbah sampai seperti seorang pemimpin perang yang sedang memberikan peringatan. Bukan cakap macam lembut-lembut yang kita mestilah tak ada. Dia datang dengan semangat. Wa yakhtuba qa'iman, dan khutbah dalam keadaan berdiri. Okay? Kerana firman Allah Taala dalam Quran dalam surah Al-Jumu'ah, bila Allah tegur berkenaan dengan ada orang yang lari tinggalkan Nabi SAW. Ni awal Islam lah. Awal Nabi pindah ke Madinah. Bila mana hari Jumaat tu kan, bila datang rombongan dagangan, rombongan perkahwinan dan sebagainya, diorang lari tinggalkan Nabi, berkhutbah seorang-seorang dekat atas tu. Cuma ada berapa orang sahabat, dia katakan 12 orang masih bersama Nabi SAW. Tu ada pendapat kata 12 orang cukup untuk dirikan Jumaat. Sebab yang 12 orang tinggal lepas daripada dan lari-lari pergi kejar rombongan dagangan, rombongan perkahwinan. Dan dalam berkenaan dia kata apa, wa idza ra'au tijaratan allahwan infaddu ilaiha, bila mereka lihat perniagaan ataupun hiburan, infaddu ilaiha, mereka menyerbu kepadanya, wa taraku ka qa'ima, mereka tinggal kau berdiri. Memang pernah terjadi kes tersebut pada awal mula-mula, tapi lepas dia tegur dia orang tak buat lagi. Okay. Dia kata wa qala Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu, dia kata kana Rasulullah, dahulunya Rasulullah SAW yakhtubu qa'iman, baginda berkhutbah dengan keadaan berdiri, thumma yajlisu, kemudian baginda duduk, thumma yaqumu fa yakhtubu, kemudian baginda bangun berdiri berkhutbah semula. Faman haddatsaka annahu yakhtubu jalisan faqad kadhiba. Okay, barang siapa mencerita kepada engkau bahawa baginda berkhutbah dengan keadaan duduk, maka dia telah berbohong. Kata Jabir bin Samurah. Dan wa ayyakuna ala mimbarin aw makanin murtafi'in, dan adalah khutbah tadi dilakukan di atas mimbar atau tempat yang tinggi. Kalau tak ada, naik atas kursi kan, kurang dia tinggi daripada orang ramai untuk orang ramai tengok dia. Li'annahu SAW, kerana baginda SAW dahulu kana yakhtubu ala mimbarihi, kerana baginda dahulu berkhutbah di atas mimbar baginda, wa hum murtafi'un, dan dia tinggi atas. Li'anna dhalika ablaghu fi i'lam, kerana itu lebih kuat untuk penyampaian suara kepada jemaah. Wa ablaghu fi waz'i, dan juga lebih sampai dari segi bimbingan. Nak bimbing pun orang tengok kita lebih kuat lagi untuk bimbing orang ramai.
Wa yajlisa bainal khutbataini qalila, dan nak duduk di antara dua khutbah tersebut sedikit sebentar. Liqauli Ibnu Umar Umar radhiyallahu anhuma, kerana kata-kata Abdullah bin Umar, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yakhutubu khutbataini wa huwa qa'imun. Dahulunya Nabi SAW berkhutbah, dua khutbah dalam keadaan berdiri. Okey, wa yafsilu bainahuma bijulusin. Baginda pisahkan di antara dua khutbah tersebut dengan satu kali duduk. Okey. Wa yusannu qasrul khutbataini, dan juga disunatkan untuk diringkaskan dua khutbah tersebut. Wa tsani aqsaru minal ula, dan yang kedua wasaniyatu aqsaru minal ula. Yang kedua mesti lebih pendek daripada yang pertama. Ni apa, kerana ni ada disebut kerana hadis Ammar radhiyallahu anhu marfu'an, kerana hadis Ammar yang marfu' kepada Nabi SAW. Nabi kata inna tulal khutbah tula salatir rajuli wa qisari khutbatihi ma'innatun min fikihi. Nabi kata sungguhnya panjangnya solat seorang lelaki itu dan pendeknya khutbahnya adalah tanda kefahamannya. Ma'innat tanda tanda kefahimannya. Fa'atilul salata wa aksirul khutbata, maka panjangkanlah solat, pendekkanlah khutbah. Tapi zaman kita dah terbalik. Cuma zaman Covid ni jadi balik kan, pendek dah khutbah tu, 15 minit dah settle kan. Ni contoh, sebenarnya tak panjang lama pun. Cuma kadang-kadang ada orang buat apa, tazkirah sebelum Jumaat kan, yang pihak masjid buat. Kalau orang tanya saya, sunnah kita, saya jawab tidak sunnah. Tapi kalau orang kata jemput, saya pergi buat. Saya kata kenapa? Dia boleh letak ahli bid'ah, boleh letak saya. Kan? Dia cakap bukan, bagi yang betul. Cuma pasal kadang-kadang pihak masjid dia nak maksimumkan apa, penyampaian ilmu kepada masyarakat. Jadi sebab tu dia gunakan time lain, ini tak datang. Hari tu je dia datang. Hari lain dia tak datang ke masjid. Jadi dia anggap cara nak kejar jemaah. Kuliah walaupun sebenarnya tak perlu. Kalau bagi isi kandungan daripada khatib pun dah cukup. Belum lagi kes pengurusi masjid bercakap. Dia bercakap lagi panjang, pening kita kan. Khatib tunggu dia. Bila nak naik ni? Dia ada kes juga. Saya tengok satu tempat. Dia bincang tentang tajuk urusan kita tentang banjir hari tu tahun 2014. Dia cerita apa benda dia buat daripada A sampai Z. Khatib duk tunggu dia nak habis apa, berucap time bila. Apa benda? Kalau dia nak cakap sangat, cakap lepas Jumaat boleh je. Tapi dia kata kalau cakap lepas Jumaat orang tak dengar. Itulah sebabnya. Itulah sebabnya orang tak dengar pun. Ni masalah kadang orang kejar timing berkumpul tadi untuk orang ceritakan macam-macam. Wallahu alam, yang patut berkhutbah berucap hanya khatib saja pada hari berkenaan. Yang apa pengurusi masjid ke kan, AJK ke tak payah kan. Bagi orang lain, ustaz-ustaz pun yang tazkirah pun tak perlu sepatutnya. Tapi lah kita kata apa, khutbah khatib tadi kena betul lah kan, ambil isi yang penuh. Bukan ambil sikit je. Tapi apa kita kata zaman dulu, kata saya dalam 40 minit khutbah semua sekali. Zaman dulu sebelum Covid ke 1 jam 45 kan, 45 dua khutbah tu 40 minit. Tapi kalau dia kata sekarang ni 15 kan, kadang habis dah 15 khutbah, kedua habis solat dah. Cepat je lah. Cuma sebenarnya ni ada juga para ulama kata bahaskan masalah dia apa, peringatan. Kalau ikut pada para sahabat Nabi SAW dahulu, mereka dengan Quran mereka cukup. Quran itu dah cukup untuk mereka sebagai peringatan. Didengar Quran, diorang faham dan diorang cukup dah, memadai. Tapi bila zaman kita ni, Arab tak faham, Quran tak faham. So macam mana? Itu jadi kes khutbah dipanjangkan. Wallahu alam kan. Mungkin ada faedah, mungkin tak ada faedah. Tapi pada asasnya ialah separuh tidur kot. Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia pun tidur. Habis-habis, dah apa ni? Bang, bangun bang. Solat. Dia pun cakap, tak ada khutbah ke? Ada orang cerita buat lawak kan. Dia kata orang tu sandar masuk masjid awal, imam tak khutbah lagi. Dia elok-elok solat, dia pun pilih dinding, pilih tiang. Sandar-sandar kan, dia kata sandar-sandar, lepas tu kemudian terpadam. Tiba-tiba orang kejut dia untuk solat. Korang solat apa ni? Dia marah orang lah. Jumaat lah bang. Mana khutbahnya? Sepanjang khutbah dia tidur. Allahu Akbar kan. Yelah macam mana sibuk kerja kan. Yelah sibuk kerja. Macam mana kan. Anggap baik, sangka baik, husnuzon. Letak cerita kartun lama tak tidur. Khutbah tidur awal. Tapi kadang tak salah juga pasal kes cara khutbah tu. Cara dia berkhutbah tu menyebabkan orang tidur. Bukan salah apa cara-cara. Kadang Abu Talha lah punya kerja. Abu Talha. Dia kadang kalau buat daurah kan, tak ada saja kenapa letak saya pukul 1:30 tengah hari dengan waktu time tu.
Saya kata tak nak lagi orang ngantuk. Sebab saya suka jirik-jirik. Allah alam. Betul juga. Kalau orang tak orang tidur dah kan. Saya suka marah-marah orang jadi tak jadi tidur. Allah alam. Tapi ada sekali kes, ada satu kes. Saya buat daurah solat, khusus solat. Jadi kawan-kawan ni dia kata dengan kawan dia, betul aku tak tidur. Percaya tak? Ni datang. Saya buat daripada pukul 9 pagi sampai pukul 3 petang kot, 4 petang. Dia kata tak tidur. Dia kata betul lah tak tidur. Saya ingat kawan saya buat lawak dia tak tidur betul. Kadang-kadang bukan apa, cara lah. Cara kita kan interaksi sebagainya. Tak boleh cakap speech satu arah je. Dan kena orang bagi feedback balik kena ada juga. Kalau nampak orang ngantuk kita cepat-cepat habiskan. Baik. Okey. Dan pendekkanlah khutbah. Fa'atilul salata wa aksirul khutbata. Maka panjangkanlah solat tapi pendekkanlah khutbah. Tapi saya ulang balik kan pasal para ulama ijtihad dalam perkara ni. Walaupun Nabi dah sebutkan macam tu, sebab apa Nabi sebut tadi pada para sahabat memang jelas. Pasal mereka orang Arab, mereka faham Quran. So baca Quran pun dah cukup pada mereka. Tapi kalau pada orang Melayu kita tak faham bahasa Arab, tak faham Quran, maka masalah. Bila kita baca solat panjang, dia dah mula maki-maki imam. Kan? Tapi kita beri ucapan tadi, dia boleh attentif dengar. Kan? Itu kenapa dijadikan terbalik. Wallahu a'lam. Tapi sepatutnya khutbah tu pendek. Baik. Solat tu panjang. Ma'innatun ay alamatun. Al-ma'innatu wal alamatu. Al-alamatu. Ma'innah adalah tanda. Wa yusannu ayyusallima khatibu al-ma'mumin idza aqbala alaihim. Dan disunatkan untuk khatib tu mengucapkan salam kepada makmum-makmum apabila dia menghadap pada mereka. Li qauli Jabir radhiyallahu anhu, kerana kata Jabir radhiyallahu anhu, dia kata kana Rasulullah sallallahu idza sa'ada al-minbara sallama. Dan baginda sallallahu bila naik mimbar baginda akan berucap salam. Wa yusannu ayajlisa 'ala al-minbari idza ila faraghil muadzini. Dan disunatkan untuk imam tu duduk di atas mimbar, duduk pada mimbar sehingga selesai muazzin azan. Liqauli Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, kerana kata-kata Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yajlisu, akan duduk, idza sa'ada al-minbara hatta yafrugha al-muadzinu thumma yaqumu fa yakhutubu. Nabi sallallahu alaihi wasallam akan duduk apabila naik mimbar, kemudian sehinggalah selesai muazzin azan, kemudian baginda bangun khutbah. Mana bagi salam, duduk, kemudian muazzin azan, baru Nabi SAW akan berkhutbah lepas tu. Wa yusannu ay ya'tamidal khatibu ala asa wa nahwiha. Dan disunatkan untuk bersandar atau berpaut khatib tersebut pada tongkat atau apa yang sebagainya. Yang Nabi SAW dahulu tombak panjang Nabi pegang macam tu. Zaman PKP baru ni Haji Dikis kena tegur dengan mufti. Sebab apa? Ada pedang lah, ada pakai macam-macam benda pelik-pelik kan. Alah kulihal, yang pentingnya memang kena ada benda lah kat tangan. Jangan corak-corak sangat. Yang tu apa? Saya kawan saya cerita, dia kata macam tu kalau setengah kampung dekat Perak Pahang, cokma ke benda? Panggil apa? Tongkat imam, tongkat khatib. Dia pakcik-pakcik ni serah dengan gaya tu. Saya ada gitu kawan saya dapat selempang letak kat situ. Letak dekat situ, dia tak pakai kat belakang badan ni. Lepas tu yang benda tu kan, dia pegang. Tapi cara serah tu, ada gaya tu macam wallahu alam. Tentera macam tu tak maksud jadi tentera, tak tahu. Okey. Jadi benda tersebut adalah disunatkan. So benda ni apa yang kita baca tadi sebenarnya applicable kepada khutbah raya sekali. Cara khutbah sama macam khutbah raya macam tu juga. Wa yusallu khatib, dan sunnah khatib an yaqsuda tilqa'a wajhihi li fi'lihi sallallahu. Dia kata dan disunatkan untuk khatib agar dia menghadap ke arah depan dia. Bukan bercakap sini, dia menghadap ke depan dia ketika bercakap. Kalau pandang sini pandang sini pandang, dia kena menghadap ke depan ketika berucap. Jangan dia berucap ke sini tapi tak pandang depan dia. Okey. Kerana perbuatan baginda sallam lidzalika, untuk itu. Baik, wallahu alam. Kita berhenti sini. InsyaAllah kita sambung kemudian. Okey, ada soalan? Tak ada Okey. Alhamdulillah, nanti kita sambung lagi pada bulan yang akan datang. Betul tak ada soalan Dia lewat kot. Kita nak balik je. Wallahu a'lam. Wa sallallahu ala Muhammadin wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallah, insya Allah anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.